Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Saya Nur Nadira binti Muhammad Razi bersama rakan saya Nur Alina binti Mazuki akan melaporkan berita-berita hangat dalam buletin pertama hari ini. Baru-baru ini tular di media sosial tentang kematian dan keseksaan seseorang yang terkena sihir. Buatan sihir bukanlah sesuatu yang asing lagi di dunia ini kerana ia telah berlaku sejak dahulu kala lagi. Buatan sihir ataupun dikenali sebagai ilmu hitam merupakan satu perbuatan menyakiti atau mempengaruhi badan, hati, akal seseorang yang disihir secara tersembunyi menggunakan makhluk halus. Seperti kita tahu, sihir terbagi kepada banyak bahagian, tetapi yang paling popular pada hari ini ialah sihir atau ilmu yang boleh memusnahkan musuh menggunakan pertolongan jin atau syaitan. Jadi, buletin dalam hari ini akan melaporkan tentang bagaimana seseorang itu disihir dan apakah yang akan terjadi kepada individu yang disihir. Tayangan yang bakal ditayangkan ini hanyalah lakonan semata-mata bagi memberi bayangan kepada semua pihak tentang bahayanya sihir ini. Oleh itu, bersama-sama saya iaitu Nur Hazrin binti Lokman, wartawan TV3 sedang berada di lokasi kejadian. Baiklah, sila teruskan Nur Hazrin. Terima kasih Nur Nadira. Baiklah, anda bersama saya Nurul Hazrin untuk menemu ramah salah seorang daripada ahli keluarga mangsa. Mari kita bertemu dengan makcik ni ya. Assalamualaikum makcik. Pertama sekali boleh makcik kenalkan diri? Salam boleh. Nama saya Ramla. Sekarang saya tinggal sementara je. Selama ni saya ada seorang anak. Nama dia Salimah. Dia baru je meninggal dunia kerana terpensi. Baiklah, boleh makcik ceritakan tak bagaimana saat-saat terakhir anak makcik ni disihir? Boleh. Seminggu sebelum Salimah meninggal, dia makin lama makin jauh dengan makcik. Asyik keluar malam, entahlah dengan siapa. Padahal sebelum ni makcik rapat sangat dengan anak makcik ni. Tak pernah dia sakitkan hati makcik. Bila makcik tegur, dia buat tak endah. Dia akan tunjuk sifat marah yang keterlaluan, sampaikan semua barang dalam rumah dia baling dan rosakkan. Padahal sebelum ni dia seorang yang lemah lembut je nak. Kadang dia akan gelak lama-lama, seakan-akan orang tak siuman. Beberapa hari tersebut, dia mula sakit-sakit seluruh tubuh, sampaikan penuh kuda-kudis dekat seluruh tangan dia dan seluruh tubuh dia. Makcik tak tahu nak buat apa waktu tu dan makcik tak sempat pun bawa dia berubat. Akhirnya dia menghembuskan nafas terakhir 2 hari lepas. Baiklah, boleh makcik terangkan tak apa perasaan makcik apabila perkara begini berlaku kepada keluarga sendiri? Boleh. Tentunya makcik akan sedih lah sebab macam ni pun macam ni berlaku sendiri dalam keluarga makcik. Tapi makcik redha ada satu Allah dan makcik doakan mereka yang turut terkena itu di kalangan di bawah di dalam Allah SWT. Saya itu makcik doakan supaya penyihir tersebut ditangkap dan doakan supaya mereka cepat sedar akan apa yang mereka telah lakukan. Itu saja. Baiklah, salam takziah saya ucapkan kepada keluarga makcik. Terima kasih kerana sudi bersama kami hari ini. Seterusnya kita akan menemu ramah Puan Ashikin dari Pusat Perubatan ya. Assalamualaikum Puan Ashikin. Waalaikumsalam. Okey, hari ini saya nak tanya sikit lah soalan kepada Puan Ashikin. Pertama sekali, pada pendapat Puan Ashikin, apakah faktor-faktor berlakunya masalah sihir? Okey. Pada pendapat saya, faktor berlakunya masalah sihir ni apabila seseorang tu dia gagal mengawal perasaan dengki dia. Dia tak biasalah, kita manusia memang ada sikit perasaan dengki tu. Tapi bila dia dah mula menyihir seseorang yang tak bersalah, maksudnya dia dah biarkan perasaan dengki dia tu mengawal pemikiran dia. Sebenarnya orang yang bertindak menyihir orang lain ni, dia rasa macam apa yang dia ada tu dia tak cukup tau. Sebab tu dia rasa iri hati dengan rezeki orang lain. Sedangkan banyak je nikmat yang Allah kurniakan kepada dia. Dan faktor yang seterusnya pula sebenarnya datangnya daripada mangsa tu sendiri. Sebabnya orang-orang zaman sekarang ni dia kurang alert dengan perkara-perkara yang melibatkan sihir ni. Sebab diorang fikir sekarang ni zaman dah moden dan sihir tu benda yang kalut. Jadi diorang pun macam tak ambil peduli tentang sihir ni dan menyebabkan diri mereka terdedah pada sihir. Baiklah Puan Ashikin.
Soalan seterusnya adalah pada pendapat Puan Ashikin, apa yang penonton-penonton di luar sana boleh buat untuk hindari sihir ni? Okey, cara-cara untuk hindar sihir ni sebenarnya senang je. Kita boleh amalkan berwuduk sebelum tidur. Hal ini kerana bila kita berwuduk ni kita akan dikawal ketat oleh malaikat. Dan juga sihir ni tak akan berkesan kepada Muslim yang mempunyai wuduk. Dan seterusnya kita juga bolehlah amal-amalkan membaca ayat kursi selepas solat, setiap pagi, setiap petang dan juga sebelum tidur. Sabda Rasulullah SAW, dan jika kamu hendak tidur, maka bacalah ayat kursi sampai selesai satu ayat. Maka akan ada penjaga dari Allah untukmu dan syaitan tidak akan mendekati kamu sampai pagi. Kita pun tahu yang ayat kursi ni boleh melindungi kita daripada perkara-perkara jahat dekat luar sana. Baiklah, terima kasih Puan Ashikin. Semoga apa yang dikongsikan oleh Puan Ashikin pada hari ini dapat dimanfaatkan dan dipraktikkan oleh penonton-penonton di luar sana. Terima kasih kerana menonton. Seterusnya, saya akan menyebut nama salah seorang mangsa yang dahulunya telah disihir dan kini dapat hidup secara normal di kalangan kita. Sebelum itu, mari kita tonton video ini. Assalamualaikum Puan. Pertama sekali, terima kasih kerana sudi bersama kami pada hari ini. Boleh Puan ceritakan pengalaman Puan menjalani hari-hari yang penuh sengsara kerana disihir sebelum ini? Walaupun saya selamat dari dibunuh dengan cara sihir, selepas kejadian tersebut saya masih rasa gelisah dengan apa yang telah terjadi. Saya sering berasa takut, namun saya percaya bahawa ajaib itu di tangan Tuhan. Saya menjadi lebih berhati-hati apabila berkata-kata kerana kita tidak tahu siapa yang tidak berpuas hati dengan kita. Adakah sekarang masih ada kesan-kesan sihir atau side effect dari sihir tersebut? Puan masih rasa ke sakit-sakit sekarang? Masih ada rasa sakit tu, namun boleh diredakan apabila membaca zikir dan bertenang. Antara kesan dia, saya menjadi lebih peka dengan suasana akibat perasaan risau. Baik Puan, seperti yang kita tahu, ramai yang telah sakit teruk sehingga menyebabkan kematian akibat disihir ini. Namun Puan dapat hidup sekarang, apa rahsianya? Saya tiada rasa pun. Cuma saya rasa semua orang kena amalkan berzikir dan kuatkan ibadah kita terhadap Allah buat masa sekarang. Baiklah, terima kasih Puan. Maka dengan itu, saya akan menghantar anda kembali ke seri pentas. Sekian, terima kasih. Terima kasih Nurul Hazri. Kembali bersama saya, seperti yang telah kita lihat sebentar tadi, terdapat pelbagai kisah buruk yang menimpa individu yang disihir. Antaranya adalah mangsa sihir mengidap penyakit asing yang tidak dapat diubati oleh para pakar perubatan di dunia ini. Selain itu, ada juga yang boleh membawa maut. Baiklah, sekarang Buletin akan diteruskan lagi dengan paparan klip video yang telah dilakukan semula berkaitan penangkapan penyihir. Ramai yang telah ditangkap oleh pihak berkuasa sejak akhir-akhir ini melalui aktiviti sempuan yang telah dilakukan. Apa Muna buat kat rumah kosongnya? Kenapa dia kat sini? Astaghfirullahalazim. Apa Muna lakukan tu? Tok Lee ni kena call orang. Hello? Ni pihak berkuasa ke? Kawan saya dekat sebuah rumah kosong ni dan saya dapat lihat dia tengah melakukan sihir. Saya risau sangat dia akan memudaratkan nyawa orang lain. Saya boleh tak datang ke sini dengan cepat? Okey, baiklah. Saya akan tunggu di sini ya. Okey, terima kasih.
Saya daripada pejabat agama, saya dapat aduan ada sihir kat sini. Boleh saya masuk? Tak ada apa-apa. Izinkan saya masuk. Astagfirullahaladzim. Apa kawan ni? Astagfirullahaladzim. Ikut saya. Ikut saya, jom. Sihir jika dibiarkan semakin berlautan. Kesan sihir ini tidak boleh dibuktikan dengan akal maupun teknologi sains. Bagaimanapun, hal demikian boleh berlaku. Namun hakikatnya kerosakan terhadap jasad itu akan kelihatan. Bagi manusia yang lemah imannya, mereka mudah terdorong menggunakan hikmat ahli sihir ataupun bohong bagi menyakiti atau memusnahkan sesiapa saja yang mereka benci atau musuhi. Bagi yang terkena bahana sihir, mereka terpaksa menanggung pelbagai sakit dan penderitaan fizikal, mental atau rohani yang secara umumnya tidak dapat dikesan oleh perubatan moden yang canggih. Jelas dan nyata bahawa sihir itu adalah haram. Malah ia disebut dalam kedudukan kedua selepas syirik dan disebut terlebih dahulu daripada membunuh, seolah-olah membunuh manusia tidaklah seteruk mensihirnya. Apabila telah disahkan seseorang itu terkena sihir, sama ada dari segi fizikal, mental atau spiritual, maka dalam konsep Islam, tiap-tiap yang bermasalah ada penyelesaiannya, tiap-tiap penyakit ada penawarnya. Islam telah membuat beberapa peraturan untuk mengatasi penyakit disebabkan sihir, terutamanya setelah kita melihat fakta yang jelas bahawa Nabi Muhammad SAW pernah terkena sihir dalam kisah yang terkenal dengan Labid bin Asam. Peristiwa ini berlaku untuk memberitahu kita bahawa terdapat ayat Al-Quran yang dinamakan Al-Mu'awwizat, iaitu beramal bersungguh-sungguh dengannya dan yakin dengan ayat-ayat itu sehingga ia menjadi penawar. Begitu juga dengan ayat kursi, dan memang dari kaedahnya ayat tersebut adalah pengubat dan penyembuh sihir. Malah Nabi Muhammad SAW telah menyebut secara terperinci bahawa sihir itu boleh diobati dengan membaca 6 ayat pertama surah Al-Baqarah, 3 ayat daripada surah Al-Baqarah iaitu ayat 255, 256 dan 257 dan 3 ayat terakhir daripada surah tersebut. Ayat ini hendaklah diamal dengan penuh yakin bahawa Allah SWT itu boleh menyembuhkan sihir. Sekian paparan malam ini dari saya Pentas. Dengan itu, salam hormat, Assalamualaikum dan selamat malam. Serius lah.